يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyid ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyid al-Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Khatam al-Nabiyyin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Allahumma alhimna ma rashidna mawrina wa a'idna min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina Allahumma yassir umurana kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma Allahumma ya mu'allim Ibrahim alimna ya mufahhim Sulaiman fahimna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada hari ini, iaitu pada tanggal 21 hari bulan Ramadan bersamaan dengan 3 hari bulan Mei. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan al-iman dan Islam dan husnul khatimah, dan mendapat berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Ya, para jemaah sekalian, Alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pelajaran kitab kita, iaitu Fiqhul Ibadat, dalam menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian, sebelum itu marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seisi keluarganya dan sekalian para sahabatnya, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, para alim-alim ulama kita, para awliya kita, para masyayikh kita, guru-guru kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian guru-guru kita yang telah menyampaikan agama kepada kita sampailah pada hari ini, sampai kepada guru kita, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah SWT panjangkan umur mereka berdua dan sihat walafiat, dan dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana, dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati sekalian arwahnya para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka. Dan semoga Allah SWT kurniakan kita keberkahan daripada ilmu mereka dengan niat yang tersebut dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, pelajaran kita semalam kita telah membicarakan apakah dia amalan-amalan yang nak kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Dah kita sebutkan tentang sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang witir, sembahyang hadiah, sembahyang taubat, ya. Jadi kalau sekiranya seseorang tu nak jadikan dia pahala wajib, maka dia nazarkan. Jadi kalau dia nak sembahyang tarawih, dia tu nazarkan, aku bernazar untuk mengerjakan solat sunat tarawih malam ini kerana Allah. Jadi pada malam itu dia bila tak sembahyang tarawih, angkat takbir, Allah, aku sembahyang sunat tarawih, nazar. Sebab dia nazar, dia mesti tunaikan. Kalau dia tak tunaikan tu dia berhutang pula. Itu hukum wajib. Tetapi bukan hanya pada sembahyang tarawih.
Semayang malam kita pun, semayang taubat, semayang tasbih, semayang hadiah yang telah saya ajarkan semalam. Kalau kita nak jadikan dapat pahala wajib, kita niatkan aku bernazar pada Allah untuk mengerjakan solat sunat taubat. Jadi bila kita angkat takbir, Allah, aku semayang sunat taubat nazar. Jangan sebut tahajud lagi, tahajud tu tak payah lagi sebut, ya. Aku semayang sunat taubat nazar. Macam tu pula kita nak hadiahkan pahala kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Jadi kita nazarkan semayang sunat hadiah kita. Aku nazar untuk mengerjakan semayang sunat hadiah kerana Allah. Bila kita angkat takbir, Allah, aku semayang sunat hadiah nazar. 2 rakaat kerana Allah. Itu kalau sekiranya kita buat nazar, jadi dapat pahala wajib. 1 pahala wajib dalam bulan Ramadan ganda 70 wajib. Dan kemudian kalau kena malam itu kadar ribu-ribu pahalanya, Masya Allah. Dan kita lepas kita salat, kita angkat tangan doa minta Allah Ta'ala sampaikan pahala tu kepada ibu kita almarhumah, kepada ayahanda kita, datuk nenek kita dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan, kita buatkan semayang sunat hadiah setiap malam kalau boleh. Ya. Dan demikian juga kita berbanyakkan selawat. Selawat telah saya sebutkan semalam. Ya, kalau kita nak jadikan pahala selawat tu selawat wajib, kita nazarkan pula. Ustaz boleh ke? Selawat tu memang asalnya sunat. Jadi kita nazar, ya Allah, aku bernazar padamu untuk membaca selawat kepada Nabi SAW selama 10 kali. Atau selama 20 kali. Atau selama 1 jam. Ustaz, tak banyak sangat. Okeylah, kita kata 100 kali. Umpamanya. Jadilah pahala selawat kita 100 kali tu, ya Allah, inilah selawat aku yang aku nazarkan. Kita pun baca selawat. Masya Allah, dapat pahala wajib pula. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita nazarkan. Dan kita kaum wanita yang uzur, yang ada tak boleh salat, jangan dia susah hati. Dia boleh buat perkara yang lain selain daripada semayang dan baca Quran, dia tak boleh. Dia boleh buat baca selawat, dia boleh baca zikir, dia boleh berdoa, dia boleh bersedekah. Dan berzikir pula. Zikir ni memang banyak zikir. Zikir yang banyak tu memang kalau dapat buat semua pun bagus. Selain daripada kita baca Astaghfirullahalazim, selain daripada kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain itu pula kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Andai kata aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai, lebih tercinta kepadaku daripada segala yang dipanasi matahari. Apa yang dipanasi matahari? Seluruh alam ini. Maknanya jangan kata satu Gelang saja, jangan kata satu Bukit Timah saja, bukan kata satu Singapura. Seluruh dunia ini, kalau dikumpulkan semua harta kekayaan dia, nak dibandingkan satu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini satu subhanallah lebih besar lagi daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuan, banyak pahala-pahalanya. Jadi pahala-pahala ini juga kita boleh hadiahkan kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita. Kena malam itu kadar pula pahala itu berlipat kali ganda, selebih baik pada 1000 bulan. Dan cahaya yang terus masuk ke dalam kubur ibu bapa kita. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Tidak ada sebab kenapa kita tak boleh bangun beribadat. Ya, bukan ibadat itu seperti solat dan baca Quran saja. Banyak lain cara lagi. Dan begitulah kita pun membuatkan pay now ataupun bersedekah. Ustaz, malam-malam mana ada orang pay now pada sekarang ni dah automatik, semua dah boleh pay now dah. Kita buatkan tu pada setiap malam supaya kita dapatkan pahala Lailatul Qadar. Dan kalau boleh kita nazarkan pula, aku bernazar pada Allah malam ni aku nak bersedekah $10. Kita pun bertekankan kita punya pay now, kita nombor dia semua. Kemudian kita tekan, ya Allah, terimalah sedekah nazarku ini. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila kita berzikir ni, kalau sekiranya kita nak tambahkan lagi dia punya kelebihan lagi,
Ustaz, macam mana lagi nak tambah lagi kelebihan ni? Selain daripada kalau kita nak nazarkan, kita baca di akhir zikir kita seperti kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, itu dah bagus. Tambahkan lagi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Apa tu? Ada khalqi, maknanya kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada khalqi, sebanyak mana makhluk Allah. Makna kamu baca sekali tu sebanyak mana makhluk Allah. Ustaz, makhluk Allah banyak ni. Berjuta bilion. Manusia lain, pokok haiwan lain, binatang-binatang lain, ikan di laut lain. Sebanyak mana ciptaan Allah, makhluk Allah. Sebanyak itulah satu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah digandakan. Ada khalqi wa ridha nafsi, dan sebanyak mana ridanya Allah, dirinya Allah tu ridha dengan kita. Ya Allah, kalau Allah dah ridha, jangan kata dunia, alam seluruhnya ini pun tak ada artinya dengan satu ridha Allah. Kerana ridha Allah tu lebih besar, lebih luas lagi. Masya Allah. Jadi satu kali kamu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim wa adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih, dan seberat mana arasy Allah. Arasy Allah berat mana? Arasy Allah ni besar. Ya. Yang paling besar makhluk ciptaan Allah di atas semua makhluk ialah arasy. Arasy ini the biggest sekali. Macam mana arasy itu besarnya? Nabi SAW menggambarkan, kalaulah kita mengambil seketul batu, melontar, kalaulah sekira dunia, kalaulah sekira dunia ini seluruhnya cakrawala, the whole universe, galaxy, diletakkan di tengah-tengah kursi Allah, maka dia seumpama seketul batu yang dilontarkan di tengah-tengah padang yang luas. Masya Allah, kursi Allah besar, luas. Apa tu mana kursi tu? Bukan kursi tempat kita duduk, tak ada. Allah Maha Suci, Allah tidak perlu berduduk. Makna kerajaan Allah, kebesaran, keagungan Allah. Masya Allah. Dan kalaulah kursi Allah ini pula, makna kebesaran Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah ni, diletakkan di tengah-tengah arasy, seumpama dilontarkan seketul batu di padang yang besar. Masya Allah, arasy lagi besar lagi. Tak terkira besarnya, hebatnya arasy tu. Jadi, kalaulah begitu besar arasy, hebat arasy tu, berapa berat dia? Ustaz, mana nak timbang? Tak boleh nak timbang dah. Itulah dia. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Zinat adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. Seberat mana timbangannya arasmu. Ini besar pahala ni. Betul. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Yang keempat, wa midada kalimatih, dan sebanyak mana kalimah Allah. Kalimah Allah ini ada beberapa tafsiran. Ada tafsiran mengatakan kalimah Allah yang apa yang tertulis dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kalimah Allah. Ada yang disebutkan ulama, kalimah Allah ni ialah sekalian nikmat-nikmat Allah. Sebanyak mana nikmat Allah. Wa midada kalimatih. Dan nikmat Allah ini kalau sekiranya disebutkan dalam Al-Quran, kalaulah sekiranya hutan-hutan rimba tu diambil kayunya buat pensel ataupun buat pena, dan lautan dunia ini dijadikan dakwat, maka takkan dapat dia menulis setiap nikmat-nikmat Allah, walaupun didatangkan 7 kali ganda lagi lautan-lautan itu menjadi dakwat. Takkan habis lagi. Masya Allah. Memang nikmat Allah sangat-sangat banyak. Jadi sebanyak mana itu pula nikmat Allah, sebanyak itu pula pahala bagi orang yang baca satu kali. Subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa lagi? Kita baca adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Jadi satu masa Nabi SAW pulang ke rumah, mendapati seorang wanita tua yang bernama Juwairiyah. Beliau ni perempuan dah berumur lah. Dia berzikir. Daripada waktu Nabi keluar ke rumah pergi sembahyang subuh, Nabi balik waktu duha, dia masih atas tikar sembahyang. Nabi pun bertanya pada dia, apakah engkau daripada subuh sampai sekarang ni kau masih atas tikar sembahyang berzikir? Dia kata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya, nak tak aku beritahu pada kamu satu amalan kalau kamu baca lebih baik daripada kamu duduk seperti tadi daripada subuh sampai ke waktu duha duduk berzikir. Lebih baik lagi. Dia pun tanya, apa dia ya Rasulullah? Nabi pun ajarkan ini. Bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis tu ada sebut wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada riwayat kata tak ada sebut la haula wala quwata illa billah. Tapi tak benar sebut boleh. Pahala lebih lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ni biasa, mungkin ada orang dah biasalah ni perkataan ni biasa orang bawa ratib pun ada. Tapi kalau mereka yang belum pernah lagi, ini bagus ni. Boleh catatkan. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Masya Allah, kalaulah sekiranya baca sekali sudah dapat sebanyak mana kalimah Allah, sebanyak mana, seberat mana arash Allah, sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak mana rida Allah. Allah, baru baca sekali sudah dapat segalanya. Bagaimana lagi kalau dia baca pula 100 kali? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kaum ibu yang mengadu, Ustaz, saya uzurlah, saya tak dapat sembahyang qiyamul lail, tak dapat baca Quran. Kita tidak ada ruginya. Kita dalam segenap keadaan, kita boleh beramal dengan kerana amalan itu yang sedikit, diberikan pahala besar. Nah, ini kalau sekiranya hanya bacaan itu pada waktu-waktu biasa. Kena pula pada waktu bulan Ramadan, digandakan seperti wajib pula. Satu sunat, dikurniakan pahala wajib. Dan kalau kena pula malam Lailatul Qadar pula, Masya Allah, malam Lailatul Qadar digandakan pahala lebih daripada 1000 bulan. Subhanallah. Janganlah kita buat untuk kita saja. Kita pun buatlah untuk ibu ayah kita. Ya Allah, inilah bacaan aku 100 kali tasbih ini, ya Allah. Aku hadiahkan pada malam yang mulia ini untuk ibundaku almarhumah sekian-sekian. Dan untuk almarhum ayahku sekian-sekian. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita nak jamakkan pun boleh. Kita dah baca 100 kali, kita minta Allah terima dan kita minta Allah sampaikan pahala kepada ibu kita, ayah kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, adik-beradik kita, pakcik-makcik kita yang telah meninggal dunia. Masya Allah tuan-tuan. Ini pahala menantikan kita. Jangan kita rugi, jangan habis. Dia tidur saja. Malam ini, malam semalam dah lepas. Malam ini, malam Ustaz, malam ini malam 22. Bagi kita malam 22. Di negeri India, Pakistan, Bangladesh, mereka mula puasa hari Rabu, lambat satu hari. Jadi bagi mereka malam ini malam 21. So kita tak tahu. Pokoknya tiap-tiap malam kita beramal. Selain daripada apa amalan yang telah saya sebutkan semalam dalam pelajaran kita, ya. Pelajaran kita semalam kita dah sebutkan apa-apa dia. Iaitu kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, kita nazarkan dia, kita niatkan hadiahkan Fatihah ataupun nak bacaan khatam Quran tu pahalanya kepada ibu kita, pada ayahanda kita dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, itulah sebahagian kecil daripada yang boleh kita buat. Banyak masa kita perlu, sebab tu kita perlu bangun awal, ya. Habis Ustaz, kalau kita nak baca daripada lepas maghrib boleh? Boleh. Malam Lailatul Qadar ni dia bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Maupun kita dalam keadaan kita tahu itu Lailatul Qadar atau tidak, dia tetap dikira Lailatul Qadar. Kalau sekiranya dia itu, ya tidak, kalau sekiranya memang malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu.
Baik, kita pergi kepada kitab kita di muka surat 110. Semalam kita berhenti pada perkara yang di I, muka surat 110. Berkata Tuan Pengarang kita, ya, marilah sama-sama ya kita mendoakan kepada Tuan Pengarang kita rahimahullah taala, semoga Allah merahmati rohnya, ya. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar sangat besar. Di antaranya adalah diampuni dosanya telah lalu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharap redha Allah, maka diampuni baginya dari dosa-dosanya telah lalu. Tapi dosa-dosa ni dosa kita dengan Allah Ta'ala lah. Dan dosa ni pun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, itu dia wajib taubatan nasuha, ya. Kalau dosa kita dengan manusia, itu kita kena minta ampun dengan manusia tu. Dia tak jadi dengan malam Lailatul Qadar, ya. Sebab tu laki dosa dengan Allah ni lebih mudah dia minta ampun daripada dosa manusia. Sebab tu jangan mudah kita buat fitnah orang, mengumpat orang, susah nak kena cari dia, nak minta maaf. Kalau orang tu dah mati nak kena jumpa ke yaumul mahsyar pula, ya Allah, susah berat tuan-tuan, ya. Itulah dia kita. Siapa yang berdiri malam pada malam tu kadar beribadat. Berdiri ini bukan makna berdiri semayang saja, makna menghidupkan dengan semayang, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berselawat, dengan bertasbih, beristighfar, apa-apa pun. Ya. Kadar paling sedikitnya dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melakukan solat maghrib dan solat isyak berjemaah dan niat akan melakukan solat subuh berjemaah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahrul ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihazzi wafir. Barang siapa yang solat maghrib dan isyak secara berjemaah di samping selesainya sampai selesainya bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar dengan ukuran yang besar. Jadi maksud Nabi SAW ni, kalau dia konsisten, istiqamah, di sembahyang maghrib, sembahyang isyak, berjemaah, dia sudah dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab Lailatul Qadar salah satu pada malam-malam yang terakhir. Jadi dia tak tahu pun ini malam Lailatul Qadar. Tapi tiap-tiap malam sembahyang maghrib, sembahyang isyak berjemaah. Habis ustaz, kalau kita sembahyang sendirian dapat pahala. Pokoknya amalan yang dibuat pada malam Lailatul Qadar sendirian ataupun berjemaah dapat pahala. Dapat pahala 1000 bulan. Tapi bila Nabi sebut berjemaah tu makna ada kelebihan lain. Sebab satu sembahyang berjemaah lebih baik daripada 27 sembahyang dengan tak berjemaah. Maknanya sembahyang sendirian. Kalau satu solat maghrib kita sendirian berjemaah, lebih baik daripada 27 solat maghrib yang tak berjemaah. Itu kalau satu imam satu makmum. Kalau satu imam dengan 10 makmum, digandakan lagi. Kali 27 tu kali 10 lagi. Masya Allah. Kalaulah sekiranya kena malam Lailatul Qadar pula, kalikan 1000 bulan lagi. Allah, besarnya pahala. Itulah dia tuan-tuan. Itu kalau sekiranya sembahyang maghrib. Begitu juga kata sembahyang isyak. Sembahyang isyak ada kelebihan lain lagi. Sembahyang isyak, Nabi SAW kata, man sallal isyak fi jama'ah ka'annama sallal nisfal laylah. Siapa yang solat isyak dalam berjemaah, seumpama dia sudah sembahyang separuh malam. Separuh malam? Kalau malam tu dia panjangnya 8 jam lah. Atau 9 jam. Daripada maghrib pukul 7 sampai pukul 5. Berapa jam tu? 10 jam. Katakanlah 10 jam malam tu. Dia punya pahala sembahyang isyak berjemaah seperti dia sembahyang. Kalau 10 jam, 5 jam. Wow. Pahala tu diberi pada dia. Itu kalau dia sembahyang seorang dengan imam dengan makmum seorang, dia dapat 27 kali ganda lagi. 27 kalau ada 10 orang, dapat lagi kali 10 lagi. Kena pula malam Lailatul Qadar kali lagi 1000 bulan lagi. Allah. Nampak? Ini kelebihannya orang yang sembahyang maghrib isyak. Tiap-tiap malam jangan lepas. Sebab dengan dia sembahyang maghrib isyak berjemaah tu, pasti sekali dia akan bersemayang pada malam Lailatul Qadar.
Allahu Akbar. Allahumma ja'alna, ya Allah kurniakanlah kami dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam hal keadaan kami beribadat dengan penuh ikhlas mencari keridhaan-Mu dan mendapat pengampunan-Mu dan kelepasan daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Adab-adab bagi seorang yang melihat Lailatul Qadar. Adabnya, disunnahkan bagi yang melihatnya untuk banyak berdoa dengan penuh keikhlasan dan tidak mengkhabarkan kepada orang lain tentang hal tersebut. Dikarenakan beberapa hikmah sebagai berikut. Kalau kita dapat malam itu Qadar, kita tak payahlah cerita-cerita orang. Ada hikmahnya. Kenapa pula Ustaz tak boleh cerita-cerita orang? Pertama, melihat malam itu Qadar merupakan suatu kekeramatan, satu karamah. Dan keramatan sebaiknya tidak ditunjukkan kepada orang lain. Karamah tu mana satu kurniaan Allah yang luar biasa yang tak didapatkan oleh orang biasa. Jadi makna ni satu kelebihan. Jadi bila satu kelebihan tu kadang-kadang bila kita cerita orang kita timbul riak. Jadi bila timbul riak tu sudah rosak kita punya ibadat kita. Tapi kalau kita keep to ourselves, kita rahsiakan dia, yang tahu hanya Allah Ta'ala, sudah cukup. Ibadat kita kerana apa? Kerana Allah. Tetapi dalam perkara ini alim ulama ada sedikit pembahasan mengenai amal kita. Kalau kita cerita pada orang tu dengan kerana nak menunjuk, maka itu sudah jatuh riak. Tapi sebaliknya pula, kalau dia cerita pada orang itu dengan kerana dia melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Gembira dia dengan nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Malam tadi aku dapat malam tu Qadar. Ya Allah. Dia rasa gembira, happy dia. Dia nak share happiness dia dengan kawan-kawan dia. Tapi niat tu betul lah. Jangan niat tu nak tunjuk-tunjuk. Maka itu tidak menjadi salah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu dalam Quran. Surah Wadduha. Adapun daripada nikmat Tuhanmu, bicarakan. Bicara. Jadi kita dapat nikmat syukur, ya Allah. Ya saudaraku, mak, kakak, abang. Alhamdulillah, tadi saya nampak. Macam mana kau nampak Lailatul Qadar? Dia nampak benda pelik lah. Kalau sekiranya kita tiap-tiap malam kita ibadat 10 malam terakhir, memang kita akan pasti ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tapi tak semua orang nampak tandanya. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Ada orang biasa saja. Tapi bagi kita orang yang siapa-siapa yang istimewa, yang dekat dengan Allah, hati dia bersih dengan Allah, amalan dia Allah redha, maka dia akan dibukakan oleh Allah kasyaf. Nampak malaikat, nampak pintu langit terbuka, nampak benda-benda pelik yang ajaib. Maka dia nampaklah. Itu namanya dia nampak malam itu Qadar. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha bila dia bertanya kepada Nabi, hadisnya semalam saya baca, ya Rasulullah, apa nak aku baca ketika aku melihat Lailatul Qadar? Maknanya dia nampak. Orang lain tak nampak, tapi dia nampak. Itu bahagian masing-masing. Maka Nabi ajarkan bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita seorang, kalau kita ramai, fa'fu anna. Itu dia tuan-tuan. Yang keduanya, agar dapat menggunakan waktunya untuk beribadah dan bersyukur pada Allah. Jadi dia tak payah cerita orang. Ya. Kenapa? Masa tu nak cerita lagi baik kau bersyukur, ya Allah, sujud syukur pada Allah. Dah banyak kita berzikir, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau dah dapatkan aku dapat malam tu Qadar. Aku dapat mimpi Rasulullah SAW, Masya Allah. Aku nampak pula Kaabah di depan mataku, ya Allah. Aku nampak makam Nabi, Masya Allah. Ini bahagian masing-masing tuan-tuan. Jadi daripada nak cerita-cerita orang, lebih baik dia keep to himself. Dia pun banyakkan zikir. Tapi kalau dia nak cerita orang atas dasar sebagaimana kita sebut tadi, untuk melahirkan rasa nikmat Allah, tapi tak ada rasa riak dan ujub, maka itu diharuskan, tapi itu pun ada kadarnya. Jangan melampau-lampau nak cerita orang. Melainkan kalau ada keperluannya. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Dan yang ketiga, kenapa jangan cerita-cerita orang? Agar tidak menimbulkan sifat hasad dengki di hati orang lain yang tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita cerita orang, ada orang dia rasa marah. Dia ni ingat dia seorang dapat Lailatul Qadar. Jadi ada orang timbul hasad dengki. Dan kalau ada orang yang memang anti kepada amalan Ahlus Sunnah Jamaah, seperti golongan-golongan Wahabi, Salafi sebagainya,
Mereka kata, alah ni karut aja lah, ingat dia tu wali lah. Akan timbul fitnah. Jadi lebih baik kita tidak hibah. Tapi kalau kita nak cakap dengan orang-orang tertentu, sebagaimana yang disebut tadi, insya-Allah khair, wallahu alam. Ya, kalau tak ada perlunya, tak payah kita cerita. Baik, yang muka surat 111. Syarat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam tu qadar. Apa syaratnya? Syarat orang nak dapat malam dan melihat Lailatul Qadar. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai kapankah, bilakah seorang tu dapat memperoleh keutamaan, mendapat fadilat yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Bilakah orang tu dikira sebagai orang yang dapat fadilat malam Lailatul Qadar, iaitu ibadatnya lebih baik pada 1000 bulan. Sebagian ulama berpendapat seseorang dapat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar jika dia telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuk melihat malam Lailatul Qadar. Ini satu golongan ulama. Dia kata yang betul-betul dapat Lailatul Qadar, yang dikira 1000 bulan tu, bukan semua orang. Orang yang nampak Lailatul Qadar, tanda Lailatul Qadar, dialah yang dapat. Orang lain tak dapat. Orang lain sembahyang macam pahala Ramadan aja. Oh, macam tu. Itu satu pendapat. Memang ada benarnya juga. Siti Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, kalau aku melihat Lailatul Qadar, apa aku nak baca? Nabi ajar pada dia. Nabi tak ajar pada orang lain. Tapi tak mustahil lah. Orang lain pun nampak juga. Dan yang kedua, pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat, dia akan mendapatkan keutamaan, fadilat, kebesaran, pahala yang terdapat pada malam Lailatul Qadar walaupun telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuk melihat Lailatul Qadar atau tidak. Dia nampak ke tak nampak ke, tanda-tanda Lailatul Qadar itu tak peduli. Yang penting tiap-tiap malam dia ibadat. Tiap malam dia sedekah, tiap malam dia khatam Quran dengan baca qul huwallahu 3 kali. Tiap malam dia selawat, tiap malam dia membaca tasbih. Masya-Allah. Jadi kalau sekira macam tu, siapa yang tak nampak pun, yang tak tahu pun malam tu Lailatul Qadar, tetap dia akan dapat. Selagi daripada waktu maghrib sampai ke subuh. Bila masuk subuh, dah habis Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar. Terbit fajar tu masuk subuh. Jadi subuh tu sebagian ulama mengata tak masuk Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama kata masuk pasal dia rintitan bersambungan, ya. Dan dalam hadis yang telah saya bacakan semalam atau 2 hari lepas, amalan yang kita buat pada siang hari Lailatul Qadar, dia dikira juga sama seperti pahalanya malam Lailatul Qadar. 4 malam yang kita dah sebutkan. Malam Lailatul Qadar, malam nisfu Syaban, pahalanya dapat melimpah sampai kepada siang harinya. Walaupun kita buat pada selagi sebelum zuhur. Dan pada hari Jumaat dan hari Arafah. Kelebihannya itu melimpah kepada malam sebelumnya. Malam Arafah, malam Jumaat mendapat kelebihannya. Kerana hari Jumaat dan hari Arafah hari yang mulia di sisi Allah. Itu dia tuan-tuan. Jadi pokok di sini ialah, kalau siapa tak tahu pun tak apa. Dia dapat pahala. Tapi kalau orang yang dapat tahu, itu lebih istimewa. Jadi kalau sekiranya orang yang dapat malam Lailatul Qadar ni, apakah dia punya ciri-ciri dia? Siapakah yang dapat malam Lailatul Qadar? Sebenarnya dalam masalah mendapat Lailatul Qadar ini, ada berbagai-bagai. Pertama sekali, seorang tu ikhlas kerana Allah. Ikhlas, minta pada Allah dengan jujur. Amal ibadat dia tu tak ada kerana seseorang pun, tak kerana ustaz dia, tak kerana dia punya kawan dia, tak kerana siapa. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan keduanya, dia hendaklah orang yang jauh daripada sifat sombong, megah, takabur, tak ada. Jauh daripada sifat-sifat tu. Ketiganya, orang yang pemaaf, maafkan orang. Orang buat dengki, orang buat khianat pada dia pun dia maafkan orang. Ini sifat-sifat akhlak yang mulia. Orang-orang yang seperti inilah yang akan Allah Ta'ala anugerah. Jadi kira-kira malam Lailatul Qadar ini malam anugerah. Macam kita juga bila hari National Day, nanti Presiden akan memberi anugerah kepada siapa? Seluruh rakyat? Tidak. Pada semua menteri? Tidak. Kepada orang yang berjasa, yang istimewa, yang luar biasa daripada yang lain, yang sangat berkorban untuk negara dan masyarakat. Dia diberikan pingat.
diberikan dia kesanjungan, diberikan ucapan terima kasih. Itu dunia tuan-tuan, tapi tak ada apa pun dunia. Tapi malam Lailatul Qadar Allah beri kepada hamba-Nya ikhlas. Masya Allah, sepanjang tahun dia taat pada Allah. Sepanjang tahun dia ibadat pada Allah. Sepanjang tahun dia beramal soleh. Sepanjang tahun dia jaga hukum Allah. Sepanjang tahun dia tak mau buat dosa. Kalau buat dosa pun cepat-cepat dia mengambil ampun. Ibarat seperti orang tak berdosa juga, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia senantiasa mencari amal-amal kebajikan untuk nak buat, nak sedekah, nak bantu orang, siapa yang susah nak tolong selagi mana yang dia termampu. Masya Allah. Orang ini Allah anugerah. Bagi pingatlah pada malam Qadar, silalah si fulan, aku berikan kau hadiah pingat Lailatul Qadar. Allah Akbar. Tapi taklah isytihar macam tu, tapi diberikan pada dia dan dia mendapatkannya. Macam mana Ustaz dapatkan dia? Itu masing-masing lah. Dia nampaklah Lailatul Qadar tu. Nampak bentuk langitnya macam mana, ataupun nampak malaikatnya, atau nampak diri dia dalam satu keadaan yang ganjil, tiba-tiba berada di Mekah tengah-tengah malam, ataupun nampak Kaabah depan mata dia, nampak Masya Allah, Masya Allah. Tak boleh nak cakap lah. Itu Allah Ta'ala punya pemberian tu, kita pun tak boleh nak tergambar. Itu bagi masing-masing. Apalagi kalau dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi antara amalan-amalan kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat. Dan jangan lupa pada setiap malam ini minta pada Allah nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pelajar, seorang pemuda. Dia telefon pada gurunya, "Tuan guru, boleh saya tanya satu soalan?" Tuan guru kata, "Boleh, apa dia?" "Saya ini dah 3 hari tak bermimpi Rasulullah, Tuan guru, kenapa?" Tuan guru terkejut. "Hah? Kau dah 3 hari tak mimpi Rasulullah? Habis sebelum ni, kau mimpi ke selalu?" Ya, Tuan guru, tiap-tiap malam saya mimpi Rasulullah. Tapi saya sekarang dah 3 hari tak mimpi Rasulullah. Masya Allah. Tuan guru pun rasa pelik juga orang ni. Ni budak ni luar biasa ni. Apa amalan kau? Tuan guru pula tanya pada dia, apa amalan kau? Dia pun berkata, "Tuan guru, amalan saya tak pernah saya buat sesuatu perkara melainkan saya niatkan ikhlas kerana Allah." Itu dia. Dia nak bersedekah, nak buat khairat, nak buat apa, nak tolong orang ke, ataupun ibadat ke, nak minum air 1 gelas pun, dia niat kerana Allah. Masya Allah. Nak makan, nak tidur kerana Allah. Itu tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat. Dia selalu ingat pada Allah, Allah pun ingat pada dia. Dan yang kedua, setiap hari saya cium tapak kaki ibu saya. Setiap hari. Ya, itulah syurga saya. Betul, Nabi kata, syurga di bawah tapak kaki ibu. Siapa yang masih lagi ada ibu atau ayah, ambil kesempatan ini. Jangan kita tunggu hari raya. Ustaz nak cium tapak kaki mak. Kenapa ni? Inilah dia amalan anak ini yang mendapatkan pahala bertemu dengan Nabi setiap malam. Subhanallah. Bukan tapak kaki, bawah tapak kaki, mana atas tapak kaki lah. Ya. Dan yang ketiga, saya tak kurang berselawat pada Nabi SAW setiap hari 7,000 kali. Wow. 7,000. Kalau tak dapat 7,000, 1,000 pun okey lah. Tapi jangan kurang pada 1,000. Baca selawat. Nak kira macam mana Ustaz, takkan nak buat tasbih kiri kanan semua hujung jalan, semua tasbih. Kita pakai tasbih jari. Tasbih jari ini kita boleh beli kat kedai-kedai yang ada jual barang-barang haji dan umrah ni. Hanya $2, $3 saja. Kita letakkan macam cincin, kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, kita tekan. Oh, ni dah 300. Oh, ni dah 400. Alhamdulillah. Dan kita boleh ambil selawat yang pendek-pendek saja. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustaz? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Dan yang keempat, yang dia kata, saya tak lepas pada setiap malam bulan Ramadan, saya berdoa minta pada Allah untuk nak dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Masya Allah. Dan Allah kabulkan. Tak mustahil. Dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Doa dia bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan Allah kabulkan. Setiap malam dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi kita amalkan. Jangan lupa doa, minta, ya Allah, temukanlah aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bukan sekali, bukan dua kali, tiap-tiap malam, ya Allah. Nabi dah berjanji, siapa yang menjumpa aku dalam mimpi, benar-benar dia bertemu dengan aku. Kerana syaitan tidak boleh menyamar diri kepada diriku. Tak boleh. Syaitan kalau nak cuba nak menyamar diri seperti Nabi, terbakar dia. Habis ustaz, mana kita tahu itu Nabi? Sedangkan kita tak pernah jumpa Nabi. Mungkin syaitan menyamar siapa-siapa, kita pun tak tahu. Walaupun syaitan dia tak boleh menyamar Nabi, dia pun tak boleh buat pengakuan dia tu Nabi. Umpama kita tak pernah jumpa Nabi. Dia kata, akulah Rasulullah. Tak, dia nak buat pengakuan pun tak. Itu Allah Ta'ala telah hijab. Allah Ta'ala telah pelihara. Ini special Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh syaitan nak menyamar maupun rupa bentuk maupun dengan perkataan pun tak boleh. Masya Allah. Jadi kita kalau mimpi Rasulullah, dalam hati kita bergerak. Itu Rasulullah. Yes, itu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, kurniakanlah kami semua dapat bertemu dalam mimpi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami semua dapat bertemu secara live dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu, kami kasih pada Nabi kami, ya Allah. Terimalah doa kami ya Rahman dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah. Dan jangan lupa minta pula pada Allah kelepasan dari api neraka. Untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, guru-guru kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita. Sebab inilah bulan yang terakhir, Nabi kata wa akhiruhu itqum minan nar. Di akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir ni ialah kelepasan dari api neraka. Setiap malam, setiap waktu petang, waktu nak berbuka puasa, Allah merdekakan seramai 1000,000 hambanya. 1000,000? 1 juta lah tu. Hambanya yang wajib neraka, Allah lepaskan dia pada neraka. Allahu Akbar. Ini khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan pada malam terakhir Ramadan, last night of Ramadan, sebanyak mana yang Allah bebaskan sepanjang sebulan 30 juta, maka pada malam itu lagi 30 juta lagi dibebaskan. Jadi 60 juta. Masya Allah. Jadi kita tiap-tiap malam kita doa. Minta Allah lepaskan kita, lepaskan ibu bapa kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita, keluarga kita semua. Siapa-siapa yang murid-murid kita, pada pelajar-pelajar yang ikut online ni sama-sama kita doakan semua. Ya, untuk supaya semua lepas pada neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang ikut ni semua online yang belajar ni pun, semua kita doakan sama-sama. Dan tuan-tuan jangan lupa doakan untuk kita juga sama-sama. Kita menolong mendoakan antara sama. Ingat, salah satu daripada kita kalau dijumpa tukar dengan doa dia tu, mudah-mudahan semua kita akan terangkum dalam golongan yang dilepaskan dari neraka. Jadi walaupun neraka tu amat dahsyat, 500 tahun sebelum sampai ke neraka sudah tak tahan panasnya. Matahari itu secebis pada neraka, duduk di langit yang keempat. Di langit keempat, berjuta-juta batu jauh, kita dah tak tahan panas. Masuk kereta aircon, masuk rumah aircon. Ini kan pula kalau sudah nak masuk neraka, na'uzubillah min zalik. Tapi kita minta doa pada Allah. Semua kita akan menyeberang jembatan Siratul Mustaqim yang lebih halus pada rambut, lebih tajam pada pedang. 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Kita pijak saja pun dah terbalik. Macam mana nak jalan? Tapi kalau orang itu sudah nama masuk dalam buku, lepas dari neraka, pasti, garanti, dia tak akan jatuh dalam neraka. Sebab itu janji Allah. Allah lepaskan hamba daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Jadi kaum ibu yang dalam uzur, apa nak buat? Doa. Kita dah sebut tadi, doa. Ini semualah peluang-peluang kita dalam malam-malam terakhir. Jangan kata, Allah ustaz, saya uzur sudah, saya tidur sudah. Rugi. Orang semua sedang berdoa, sedang menangis, kau masih tidur saja, mentang-mentang kau uzur. Itu rugi. Habis ustaz, Allah yang jadikan saya uzur. Allah jadikan uzur pun satu tes untuk kau. Tes? Nak tengok sejauh mana kesungguhan kau dalam ibadat kepada Allah. Mentang-mentang kau uzur, kau sudah tinggalkan ibadat. Na'uzubillah min zalik. Jangan macam tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian rumah kita pun kita jaga. Sebab apabila Allah SWT kurniakan kita Lailatul Qadar, malaikat datang salaman kepada kita. Malaikat salam pada kita tu macam mana ustaz?
Itu dalam Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, salam. Dia pegang pada kita. Salam, salam. Bila dia salam, kita punya air mata mengalir, sayu hati kita, sedih, rasa khusyuknya luar biasa. Kalau kita sujud, kita tengah berdoa. Kalau kita tengah menangis, Allah, terasa hati sangat manis, lazat, gerun kita kepada Allah Ta'ala. Tapi awas, rumah yang tak dimasuki malaikat. Sebab kalau rumah kita ni ada bahan-bahan yang menghalang malaikat tu masuk dalam rumah kita, maka malaikat tak masuk dalam rumah kita. Na'udzubillah min zalik. Apakah rumah-rumah yang tak dimasuki oleh malaikat? Ya. Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat ialah rumah yang ada di dalamnya anjing. Na'udzubillah. Rumah dalamnya ada anjing, tak masuk malaikat. Atau babi. Na'udzubillah. Ini semua benda najis. Tak masuk malaikat dalam rumah kita. Rumah yang ada penghuninya berkeadaan janabah, junub, berhadas besar. Daripada hadas besar, maaf kata, berhubungan suami isteri. Sebab tu kalau kita pada malam tu cepat bangun kita mandi. Yalah, kalau kita dah berhubungan, cepat bangun mandi. Jangan ada yang berkeadaan junub. Baik pun lelaki ataupun perempuan. Kalau ada, malaikat tak masuk rumah kita. Dan perzinahan, na'udzubillah. Berlaku zina dalam rumah tersebut. Na'udzubillah. Dan juga rumah-rumah yang terdapat gambar manusia atau patung-patung yang berbentuk manusia atau binatang yang ada roh. Jadi rumahnya ada patung-patung ni, kalau boleh, patung-patung tu, maaflah, kita orang Islam tak sesuai rumah kita ada patung. Memang patung ini bukan cara kita. Nabi sendiri pun melarang kita. Ya, sebab tu dalam hadis menyebutkan rumah yang ada patung tak dimasuki oleh malaikat. Rumah yang ada anjing tak dimasuki oleh malaikat. Jadi kalau sekiranya patung-patung kalau boleh kita buangkanlah, tak payah kita simpan rumah. Habis Ustaz, baby kita, anak-anak kita yang patung-patung kanak-kanak, itu ada exceptional lah. Mana setengah ulama memberikan pengecualian. Sebab apa? Sebab mereka ni dibiasakan dengan kasih sayang. Sebab macam budak-budak perempuan, ya, umur setahun, 2 tahun, ya, 3 tahun. Bila dia ada patung baby tu, dia macam sayang, nak menghidupkan naluri dia sebagai seorang ibu yang akan datang. Itu ada exceptional case ataupun pengecualian. Tapi kalau tak ada lagi bagus. Kalau patung-patung yang tak ada rupa bentuk manusia atau haiwan, pokok ke, ya, tak apalah. Atau patung kartun-kartun ke, itu bukan patung yang ada roh. Ya, itu tak ada mengapa. Tapi itu pun tak boleh kita pindahkan. Jadi patung tu tak perlulah ada dalam rumah orang Islam. Ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dan begitulah betapa malangnya, ya, kalau sekiranya seorang yang rumahnya ada patung, rumahnya ada maksiat, ya, kemudian dia lah malam tu kadar ada ibadat, malaikat tak masuk rumah dia. Allah Akbar. Dan siapakah orang yang dapat berjumpa pada malam tu kadar, yang dapat salaman malaikat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitulah orang yang antaranya ialah sebagaimana kita dah sebut tadi banyak sifat-sifatnya. Antaranya ialah dia beri orang berbuka puasa. Memberi orang berbuka puasa, insya-Allah pada malam itu kadar malaikat akan datang salam pada dia. Salam, salam. Masya-Allah. Kita ingat tuan-tuan, kalau kita ada peluang bagi orang buka puasa, saudara mara kita, keluarga kita, belikan satu kotak kurma bagi diorang. Tapi sekarang dah banyak dah Ustaz, kurma dia melambat dah. Apa nak buat? Itulah saja. Kita tak mampu yang lebih. Nak hantar ke masjid, masjid pun sekarang tak boleh buka puasa kat masjid, ya. Dengan keadaan COVID ini. Jadi itulah. Siapa yang bagi orang buka puasa, maka dia akan dapatkan dia, iaitu salam malaikat. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam Lailatul Qadar ini, malaikat Jibril akan turun dengan sekalian malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, turun sekalian malaikat, turun sekalian malaikat. Dan roh dia itu malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Jibril akan pergi ke Kaabah, tempat pertama sekali malaikat Jibril pergi ke Kaabah, dia akan cacat bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas dia dah cacat bendera, malaikat-malaikat pun diperintahkan pergi sana, pergi sana, pergi sana. Jumpa orang-orang yang sedang beribadat, orang yang sedang bersembahyang, orang yang sedang baca Quran, yang sedang berdoa, sedang berzikir. Salam kepada mereka. Malaikat ni meratalah dia pergi.
Orang yang tidur tak ada bahagian lah. Kau dapat tidur je lah kau. Maaf tuan-tuan ya. Sebab tu kita jaga tuan-tuan ya. Malam-malam ini kita jaga. Sebab siapa tahu kena malam. Kita cuma jaga lagi berapa malam. Sekarang ni, malam ni malam 22, 23, 24, 25, 27, 29. Dah habis dah. Kita pun tak tahu lagi tahun depan dapat lagi kita Ramadan ke tidak. Jadi kerana ni Ramadan seolah-olah Ramadan terakhir untuk kita. Macam mana kalau kita sudah dapat surat daripada malaikat maut, engkau akan mati nanti pada 30 Ramadan. 30 Ramadan? Tak tidur dah kita. Tak malam beribadat. Nampak? Tapi kita sudah beriman. Mati itu akan datang bila-bila masa. Tak kira umur. Tak kira tua muda. Tak kira sihat atau sakit. Bila-bila masa. Orang akan jatuh. Sekejap meninggal. Kena COVID sikit tu meninggal. Na'udzubillah min zalik. Tapi apa nak buat? Kalau itu takdir Allah, kita terima, kita reda. Jadi pada malam itu semua malaikat beri salam kepada semua pada penduduk-penduduk bumi yang sedang berada dalam beribadat. Kemudian apabila sampai masuk waktu subuh, malaikat Jibril pun berkata kepada mereka, baliklah wahai malaikat, baliklah. Sudah habis masanya. Jadi malaikat-malaikat ni pun bila pun bangun daripada tempat mereka pun bangun baliklah ke tempat asal mereka, ke langit. Mereka balik. Dan mereka pun bertanya, wahai Jibril, apakah yang akan Allah lakukan terhadap keperluan-keperluan orang-orang yang taat dari kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipohonkan kepada Allah? Sekarang Jibril, apa yang Allah nak buat ni? Sekarang mereka dah banyak doa ni semua. Maka Jibril alaihissalam menjawab, Allah memandang mereka dengan rahmat. Kalau Allah pandang seseorang itu dengan rahmat, dia tidak akan dimurki Allah dan dia tak akan masuk neraka. Ini satu kelebihannya. Ya, iaitu kita berdoa minta Allah Taala pandang pada kita dengan rahmat. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tuhan yang Tawwab, yang sangat menerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah. Warhamna, dan rahmatkanlah kami. Wanzur ilaina, dan pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan rahmat-Mu ya Rahman. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang nazam yang selalu kita baca. Bacalah tuan-tuan ya. Saya dah forwardkan nazam ni pada awal tahun lepas lagi. Boleh scroll up lagi. Dalam Telegram ni dia boleh scroll up. Ya, walaupun kita baru masuk awal tahun lepas Ustaz lah. Jadi itu ya Tawwab tu balik. Dengan artinya makna sekali. Habis Ustaz kita tak tahu baca. Tak apa, kita buka, kita onkan dia. Kita lepas mayang 2 rakaat, kita baca ya Tawwab. Lepas mayang 2 rakaat, kita baca ya Arhamar Rahimin. Semua boleh. Boleh kita ikuti. Baca tu kita ikut. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan, sangat berharga malam tu Qadar ni. Sangat berharga. 10 malam terakhir ni sangat-sangat berharga. Lebih berharga pada dunia. Dunia ni tak ada nilai. Dia akan hancur, binasa. Dunia ni akan hancur. Ini COVID-19 ni Allah nak bagi tahu pada kita. Dunia ni is useless. Tak ada guna. Kamu simpan duit banyak pun kamu tak boleh keluar mana-mana. Kamu simpan duit banyak pun tak boleh makan sembarang-sembarang tempat. Kamu duduk je lah kat rumah. Kamu duduklah dengan keluarga kamu saja. Inilah dunia tuan-tuan. Tak ada ke mana dan akhir kita akan mati. Inilah kita masa 10 malam terakhir ni. Ini 10 malam terakhir ni very, very precious. Sangat berharga. Lebih berharga pada dunia dan isi segala-galanya. Orang kaya, billionaire. Nothing. Mati besok dalam kubur tak ada benda pun. Hanya dimakan ulat dan besok akhirat kalau tak beriman, dimasukkan neraka. Apa artinya? Billionaire, nothing. Tak ada benda. Hanya dunia saja, kemegahan sekejap saja. Tapi inilah dia amalan yang kita nak bawa balik pada Allah Ta'ala. Jadi ingat, kita minta pada Allah, ya Allah, pandanglah kepada kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Allah, pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu. Allahu Akbar. Allah pandang dengan rahmat-Nya serta mengampuni mereka. Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Kita ni dosa dan berkoyan tuan-tuan. Tapi kalau malam tu Allah ampunkan kita. Iaitu malam Lailatul Qadar. Kecuali 4 jenis manusia. Kecuali 4 jenis orang ni Allah tak ampunkan. Siapa tu 4 jenis orang Allah tak ampunkan? Ya Allah, janganlah terkena kepada kita.
Allah. Sahabat-sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa tu 4 jenis orang tu? Allahu Akbar. Panjang pula nak cerita. Masa kita sangat cemburu tuan-tuan. Kalau boleh jam ni kita nak stopkan, tapi tak boleh nak buat. Keadaan masa. Tuan-tuan pun nak berbuka puasa. Kita sambung lagi kuliah kita pada esok hari. Siapakah 4 orang itu yang tak mendapatkan pengampunan daripada Allah pada malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ini dan seterusnya, bergiat ibadatlah pada malam-malam ni. Don't waste your time. Tak payah TV tak payah, FB tak payah, Twitter tak payah. Ini semua buang masa saja. Tak ada masa. Bila habis buka puasa, kita siap-siap nak sembahyang isyak, nak tarawih. Habis tarawih, kita kalau dapat baca Quran, kita bacalah setengah juz, 1 juz. Kalau boleh kita khatam. InsyaAllah saya akan buatkan khatam Quran beramai-ramai. Tuan-tuan baca sendiri, saya pun baca sendiri. Nanti sampai wadduha, kita akan khatam beramai-ramai online, iaitu pada malam 29 insyaAllah. Malam 29. Ya, kita lambatkan sikit. Ada orang belum sempat nak baca lagi. Bacalah. Ya. Jadi insyaAllah kita khatam Quran beramai-ramai. Mudah-mudahan dapat barakah malam khatamul Quran pula. Malam 27 malam Lailatul Qadar, malam 29 pula kita khatam Quran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah berderma. Saya ucap terima kasih anda telah buatkan derma tu dan kemudian telah tuliskan. Yang masih lagi ada juga beberapa orang yang derma tapi tak tulis sebabnya. Jadi saya terpaksa nak refer balik tengok di WhatsApp dia. Kalau dia tulis, sebabnya senang saja, saya tak payah refer WhatsApp dia. Tapi kalau dia tak tulis, saya kena refer WhatsApp dia. Nak refer WhatsApp, nak cari nama dia, siapa orang ni. Yang dermanya $100, $50. Yang ada derma $675. 3 hari lepas, sampai sekarang pun saya tak tahu siapa dia. Lebih-lebih lagi kalau yang pakai ATM machine. ATM machine ni, yalah, nak masuk dalam akaun saya. Tetapi nama dia tak keluar langsung. Dan apa tujuan dia pun tak keluar langsung. Jadi kalau siapa yang buat ATM machine transfer ataupun transfer bank transfer daripada lain, please fotokopi, snapshot dan forward kepada saya yang WhatsApp. Jangan FB saya lah. WhatsApp. Jadi WhatsApp tu saya senang nak refer kalau sekiranya saya dan sekarang ni pun dah mula banyak orang hantar. Yalah, saya pun syukurlah, alhamdulillah, terima kasih dengan derma anda, dengan sedekah anda, dengan niat yang baik, dengan zakat fidyah, dapat saya bantu lagi. Lalu yang rezeki anda yang Allah kurniakan, dapat bantu saudara-saudara kita yang kesusahan, kemiskinan, khusus di Kemboja, di Rohingya, di Bangladesh, di Pakistan, di sekarang ni di Yaman tuan-tuan. Yaman, di Hadramaut, Tarim, tempatnya Habib Umar yang kita tahu, yang kita kenal. Ulama-ulama Madrasah Darul Mustafa. Semalam malam daripada pukul 5 petang hujan lebat sampai ke pagi dan hanyut, ada setengah-setengah kereta hanyut, rumah-rumah setengah roboh, 10 rumah roboh, ada yang mati terkorban, banyak harta binasa. Allahu Akbar. Andai kata anda ada berminat, saya juga salurkan daripada derma anda tu, iaitu untuk zakat ataupun untuk infak Ramadan, saya ada salurkan juga. Ya, jadi kalau ada yang nak special lagi untuk Yaman, dia boleh tulislah Yaman. Ya, untuk kalau sekira ada yang nak buat demikian. Ya, itu insya-Allah yang sekarang ini pun saya salurkan juga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Mudah-mudahan sekalian derma anda sekalian, sedekah, zakat, fidyah, semua menjadi ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya undurkan diri, minta maaf banyak. Jangan lupa kita doa sama-sama antara satu sama lain. Dan kita doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami miskin, kami fakir, kami tak ada apa pun. Segala apa yang ada pada kami hanya milik Engkau saja, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari sekalian sifat-sifat yang jahat, sifat riya, ujub, semua sombong, takbur, hasad, dengki. Buangkanlah dari hati kami, ya Allah. Masukkanlah hati kami sifat ikhlas, sifat ridha, syukur, sabar, tawaduk. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami pada malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah,
Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara jiran dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ibu bapa kami, keluarga kami, datuk nenek kami dan semua muslim-muslimat daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Lepaskanlah kami semua daripada azab neraka-Mu, ya Rahman. Keluarkanlah kami semua daripada azab neraka-Mu, ya Rahim, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.